ni memang kita kata macam biasalah kan, daripada student tu baby lagi, saya yakin ramai parents yang main geletek dengan anak, betul tak? Sebenarnya walaupun aktiviti geletek ni nampak je simple, tapi dia ada beberapa elemen, kita kata elemen terapi yang ditawarkan oleh aktiviti simple ni. Okey, yang pertama dia melibatkan sensory. Bila kita kata kita geletek kan, kita gerakkan tangan kita atas kulit anak, sebenarnya kita sedang bagi satu sensory yang kita panggil sentuhan ringan. Sentuhan ringan ni bila tangan kita bergerak, dia tak tekan sangat kulit anak tapi dia duduk je atas tangan anak macam ni, betul tak? Jadi dia adalah satu aktiviti sensory yang bagus sebab untuk peringkat awal kita kalau boleh kita tak naklah bagi anak terus dengan kita kata macam sentuhan yang kita kata sentuhan yang menekan, sentuhan yang berat. Kita mulakan dengan sentuhan ringan dulu. Yang tu yang pertama. Okey, yang kedua, bila kita main geletek, kalau anak tu biasanya lah kalau student yang datang sini umur setahun ke atas kan, setahun, 2 tahun. Okey, biasanya terapis kat sini akan gunakan aktiviti geletek ni sebagai salah satu cara untuk ajar kosakata baru. Contohnya kan, kalau anak tu umur 2 tahun, kita boleh start dengan ajar kosakata yang simple-simple. Contohnya macam tik-tok, tik-tok, tik-tok. Yang tu yang pertama. Ataupun apa lagi? Kalau kita nak ajar anak contoh mengeluarkan bunyi kan, ai, ai, ai. Kita guna, kita kata macam kosakata yang simple-simple je supaya kita dapat bantu anak untuk keluarkan suara secara fungsional. Okey, yang ni yang kedua. Okey, yang ketiga, kalaulah anak dah umur 3 tahun ke atas kan, kalau 3 tahun ni, 3 tahun ke 4 tahun, waktu yang kita kata macam sesuai untuk kita bagi pendedahan awal kepada nombor. Jadi kalau yang saya biasa buat dengan student di dominan, biasanya saya akan kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 geletek macam tu. Jadi kalau aktiviti geletek ni, kalau student yang contoh sensitif dengan jaw compression kan, lepas je saya buat jaw compression 10 kali, contohnya 9, 10, saya terus akan geletek. Jadi lama-lama bila student datang, dia dah tahu dah jaw compression ni aktiviti yang seronok, bukan aktiviti yang sakit sebenarnya, macam tu. Yang ni lah tiga kita kata macam faedah main geletek. Sebenarnya ada banyak lagi, tapi 3 ni yang saya share yang sesuai dengan umur kebanyakan student yang datang dekat dominan.
Assalamualaikum ibu ayah semua. Apa khabar? Siapa yang bersiaran dengan kita hari ni? Boleh komen sikit ibu siapa yang ada pagi ni? Okey. Alhamdulillah selepas kita bersiaran dengan siri pertama 5 aktiviti mudah aktiviti mudah bermain dengan anak. So hari ini dengan maklum balas yang sangat bagus, sangat awesome, komitmen daripada parents, kita teruskan lagi dengan siri kedua. Jadi siri kedua kita adalah anakku sayang. So dalam siri kedua kita ada banyak topik yang kita akan kupaskan. So ada hari ini adalah topik yang pertama. Okey. Pertama adalah untuk kita mengupaskan perkembangan anak-anak yang berumur 0 hingga 1 tahun. Jadi saya sebagai terapis pertuturan bahasa akan mengupaskan perkembangan kanak-kanak dari sudut perkembangan bahasa dan pertuturan, manakala Oti Surya dia akan mengupaskan perkembangan berkenaan berkenaan apa ya Oti Surya? Berkenaan perkembangan secara fizikal yang melibatkan motor kasar dan juga motor halus. Ya. Kalau minggu sebelum ni kita ada poster, kita ada slide. Kali ni kita tak ada. Poster tak ada, slide pun tak ada. Tapi kita ada sesuatu untuk ibu dan ayah. Okey, nantikan apa yang kami nak berkongsi dengan ibu dan ayah. Okey, sebelum tu Puan Izana, kita ada dekat sekarang ni kita ada Puan Fazila. Waalaikumsalam. Puan Wan Intan Kamarina. Puan Lia Mazlan, selamat datang Puan. So Ibu Razif setiap minggu ada. Bagus betul, check in lah. Okay. So untuk topik ni, siri yang kedua ni sebenarnya siri yang sangat-sangat penting untuk anak kita. Sebab kita akan menceritakan tentang perkembangan kanak-kanak yang mengikut perkembangan yang biasalah, yang anak-anak biasa. So sekiranya ada lagi ibu ayah yang lain, ada kawan-kawan untuk berkongsi lagi perkembangan ni, ajak sama-sama untuk join kita punya perkongsian pada pagi ini. So bukan kita je yang dapat, tapi kawan-kawan kita pun dapat. Okey, kenapa kita mesti tahu perkembangan anak-anak ni Oti Surya? Ya, betul tu Puan Izana. Sebab apa kita perlu tahu perkembangan anak kita supaya kita boleh monitor anak kita. Okey, sepatutnya umur 0 hingga 1 tahun ni apa perkembangan anak kita dah boleh buat. Apa perkataan ataupun kita kata dia punya respon terhadap kita semasa berumur 0 hingga 1 tahun ni. Jadi semasa umur ni lah kita sebenarnya perkembangan anak tu nampak ketara, dan maksudnya kita kena monitor daripada awal sebab langkah awal tu sangat perlu untuk ibu bapa tahu tentang perkembangan anak. Betul. Objektifnya bila ibu ayah dah tahu perkembangan normal kanak-kanak, maka dekat situ kita dapat kesan sekiranya anak-anak kita ni perkembangan dia tidak mengikut yang sewajarnya mengikut tahap umur dia. Bila dah kesan, apa tindakan seterusnya? Okey, dapatkan bantuan. Dapatkan tindakan yang lebih lanjut. Contohnya jumpa dengan yang lebih pakar ataupun yang lebih arif tentang perkembangan anak. Kita ada 30 minit je ni Oti Surya nak cerita yang setahun punya ni. Okey, tanpa membuang masa, kita hadiahkan untuk minggu ini kepada ibu ayah 2 video klip. Okey, dari video klip ni kita akan bercerita kemahiran-kemahiran yang penting untuk anak. Okey. Ya, betul. Kita persilakan kita punya admin hari ini yang membantu kita, admin teknikal untuk play video. So video ni kita akan buat play and pause. So bila pause, saya dengan Otisu akan bercerita. Okey, silakan kita lihat dulu videonya.
Okey, inilah videonya kita datangkan khas. Adik Aisyah. Jadi hari ini saya dengan Wati Suria akan bercerita mengikut 4. Okey, apa yang 4 tahap ni? Wati Suria. 4 tahap untuk hari ini adalah perkembangan untuk 0 hingga 3 bulan. Yang kedua adalah 3 bulan hingga 6 bulan. Dan ketiga adalah 6 bulan hingga 9 bulan. Dan yang keempat adalah 9 bulan hingga 12 bulan, iaitu 1 tahun. Okey. Jadi sekarang saya dengan Zana akan terangkanlah sedikit daripada video yang kita paparkan hari ini. Kita rahsiakan dulu umur adik Aisyah. Okey, kita nak tengok apa? Bukan kita nak tengok kecantikan dan kecomelan sahaja. Kita nak tengok skill dia. Jadi setiap dari video ni kita dah susun mengikut kemahiran apa yang ibu ayah patut lihat pada anak. Okey, Wati Suria, saya mulakan dulu ya dari sudut perkembangan bahasanya. Ya, boleh. Okay, kalau kita tengok tadi, ni introduction, permulaan video ni. Okey, ada Aisyah ni dia sebenarnya telah mula memberi respon kepada bunyi-bunyi kuat. Okey, belum? Iya, dia dah berjaya. So ini adalah perkembangan yang galaklah pula. Ini maksud kata anak dalam umur 0 hingga 3 dia dah mula nak bagi respon kepada bunyi-bunyi kuat. Jadi dia dah ada kesedaran terhadap perubahan bunyi pada persekitaran dia. Okey, Wati Suria, dari sudut perkembangan motor fizikal, macam mana? Ya, Puan Sana, kalau kita tengok daripada video ni kan, kita akan tengok baby Aisyah ni, dia akan dah boleh gerakkan kepala ke arah kanan, ke arah kiri. Semasa dalam posisi berbaring. Lepas tu kita akan perasan juga kan tangan dia, kalau kita perasan dia akan terbuka tutup, terbuka tutup. Sebab masa umur ni biasanya bayi suka menggenggam tangan, tapi bila dah berumur 2 bulan dan 3 bulan ke atas tu anak dah mula boleh menggenggam, buka, menggenggam, buka. Selalu itu adalah macam satu perkembangan lah untuk umur 0 hingga 3 tahun. 3 bulan. 3 bulan. Okey, seterusnya kita akan lihat. Ingat yang pertama, siapa ibu ayah yang bersama dengan kita? Okey, tuliskan dekat komen ni. Okey, poin yang pertamanya adalah anak mula memberi respon kepada bunyi kuat. Kalau untuk autis pula, anak mula boleh menoleh kepala ke kiri dan ke kanan dalam keadaan berbaring. Tulis kat bawah, kat komen, nanti ibu ayah yang lain boleh dapat poin ni. Okey, seterusnya kita teruskan video adik Aisyah. Okey, sekali lagi kita tukar kepada permainan yang ada bunyi. Very good. Okey, itu. Okey. Kita pause dulu kat situ. Apa Wati Suria nampak dekat situ, Wati Suria? Apa ada Aisyah kita buat? Senyum. Iya, senyuman itu adalah respon yang bagus sebab dia mula tahu, dia boleh mula memberi senyuman. Itu ada satu kemahiran yang bagus pada 0 hingga 3 bulan. So kalau ingat-ingat kan, anak-anak yang umur 0 hingga 3 bulan tu ada tak senyum masa tu? Okey, ada kemahiran motor fizikal dekat sini Kak Wati Suria? Dekat sini sama je macam tadi Puan. Yang ni kan dia boleh menoleh ke arah objek tu atau permainan tu. Kalau kita pasang dekat dalam video ni lah. Okey, seterusnya masih lagi di peringkat umur 0 hingga 3 bulan. Kita teruskan video kita ni, video adik Aisyah.
Ya, boleh. Teruskan. Perhatikan betul-betul. Apa yang ada bling dekat sini? Okey. Oh, itu dia. Okey, kalau dari sudut perkembangan bahasa dan pentuturan dia, kita tengok bahagian ekspresif dia. Apa yang ada Aisyah cuba ekspreskan. Di peringkat 0 hingga 3 bulan, anak dia akan memberi ekspresi secara tangisan. Tetapi tangisan dia adalah berbeza. Sebab tu kita highlight siap-siap dekat situ. Tangisan dia ada yang kalau ikutkan macam irama lagu pun dia juga tu. Yang pertama sikit, tapi kita tak ambil lagi Aisyah ni kan. Lepas tu dia kata tak ada orang nak ambil lah, dia up lagi dia punya volume, dia punya tangisan. Siap ada irama lagi dekat situ. Itu anak 0 hingga 3 bulan. So tangisan dia tu berbeza. So perlu pastikan adakah anak yang berumur 0 hingga 3 bulan tu ada tak kemahiran nyanyi. Okey, Oti Surya dekat sini ada kemahiran motor fizikal? Kalau dekat sini saya nampak lebih kepada adik Aisyah tu dia menggunakan kedua-dua belah tangan tu untuk menggenggam, buka tangan. Tu salah satu kemahiran untuk motor halus lah untuk anak yang umur 0 hingga 3 tahun. Dia lebih kepada fizikal. Masa ni juga kita boleh test refleks anak. Contohnya refleks melibatkan palmar refleks. Dengan cara kita cuba stroke tangan anak pada tapak tangan dan kita akan tengok anak bertindak balas dengan stimuli itu dengan cara menggenggam empat jari pada pegangan kita stroke tu. Masa ni juga ibu dan ayah boleh test untuk refleks anak. Ya, macam ni. Lebih kurang. Siapa ada sekarang ni ada anak 0 hingga 3 bulan, cuba test. Cuba test sekarang. Ada tak yang tu? Okey. So seterusnya kita teruskan video ada Aisyah. Alah sialnya. Aisyah nak susu. Okey. So tangisan tu adalah tangisan lapar. Okey. Dekat sini kita dah highlightkan sebenarnya kita banyak dapat komplain Oti Surya berkenaan dengan eye contact kan. Apa komplain yang kita pernah terima daripada ibu ayah berkenaan dengan eye contact anak? Biasanya kalau ibu dan ayah biasanya akan berkongsi lah. Contohnya anak masa umur 0 hingga 1 tahun tu masih tiada eye contact. Contohnya macam nak respon, macam kita panggil macam dengar bunyi kan, macam teacher Puan Izana beritahu tadi kan, dengar bunyi tapi tak respon pada bunyi tu. Masa itulah contoh tadi pun masa Puan Izana susukan adik Aisyah tu kan, kita boleh tengok kan adik Aisyah tu tengok mata Puan Izana tu. Masa itulah kita nak detect anak untuk eye contact tu, masa itulah kita akan tengok masa kita bersama dengan anak, semasa kita bagi susu dekat anak, semasa kita bermain dengan anak. Betul tak Puan Izana? Ya, sebenarnya kalau kita banyak yang pasal eye contact, sebenarnya untuk kena pasti adakah anak kita ni ada eye contact yang bersesuaian, kita boleh tengok sejak lahir lagi. Dari baby, semakin dia membesar, so dia ada eye contact yang maksud kata eye contact tu berbicara seperti macam okay, lega saya dah dapat, terima kasih ibu saya dapat susu. So eye contact dia tu berbicara. Ada maksud je eye contact tu. So dari baby lagi kita boleh tengok. Okay, so dapat ke? Ini baru 3 bulan Okay, teruskan. Kita teruskan video ada Aisyah.
Syarat jalan. Ni sekali lagi. Sekali lagi bila kita bercakap dengan dia, ada eye contact, ada senyuman, dia membalas dengan senyuman. Masa ni bukanlah dia faham 100% pun, tapi dia suka dengan intonasi suara kita. Okey? Sebab eye contact pun salah satu part untuk kognitif juga. Ya. Kita nak tengok kan, tu asas lah untuk kognitif dan juga sebelum anak tu bersosial, boleh bercakap. Jadi eye contact tu sebenarnya foundation lah, asas kepada skill-skill seterusnya. Okey, ibu ayah yang ada dengan kita sekarang, kalau yang mana nak kongsikan, silakan berkongsi berkenaan dengan anak masing-masing. Kita ada Ibu Medina, kita ada Ibu Razin, Ibu Omran pun ada. Lama tak jumpa Omran. Omran dah pindah dah. Okey. So, boleh komen kat bawah. Kalau ada soalan pun boleh komen kat situ. Nanti kita jawabkan ya. Okey, Oti Surya, boleh kita teruskan pada kita video yang kedua ke video ni dah habis? Sekejap, kita habiskan dulu video yang kita habiskan dulu. Belum kan? Okey, boleh. Okay, kita habiskan dulu video yang pertama ni. Dah habis dah. Keluar lah. Ya. Okey. Boleh kita teruskan. Kalau boleh kita teruskan, boleh komen dekat situ. Boleh teruskan. Kita ada satu lagi video untuk anak berumur 6 bulan ke atas. Kalau tadi 0 hingga 3 kan. So 3 hingga 6 sebenarnya perkembangan tu dia semakin baik dari masa ke semasa. Okey. Betul. So ingat tadi? Okey, Cik nak kata boleh diteruskan. Okey, Mama Duha Medina. Teruskan teacher Sana dan teacher Su. Seterusnya kita akan teruskan kepada bulan yang seterusnya, itu 3 hingga 6 bulan. Okey, Ati Surya boleh kongsikan untuk perkembangan fizikal 3 hingga 6 bulan? Tadi kita nampak Aisyah menyarap je kan? Ya, untuk umur 3 hingga 6 bulan biasanya kalau anak dalam posisi yang meniarap, biasanya anak dah mula kalau masa umur 0 hingga 3 tu anak dah boleh mengangkat dan menahan anggota atas badan. Tapi bila umur 3 ke 6 bulan ni, anak dah boleh mengangkat dan kepala dan juga bahagian atas badan sebanyak 45 degree dan boleh menampung berat badan menggunakan lengan. Masa ni anak dah boleh macam anak punya apa tu panggil apa ni, alih tu dah mula semakin kuat sikit. Jadi anak masa ni dia akan dah boleh macam mengangkat 45 degree tu. Semasa dalam keadaan meniara. Ya betul. Lepas tu masa tu juga anak dah boleh duduk dengan bantuan. Contohnya masa ni ibu dan ayah kena bantu anak untuk duduk dengan bantuan kita bagi sokongan pada bahagian badan belakang anak dan juga pada bahagian punggung anak supaya anak ada posisi untuk duduk dengan stabil. Sebab masa ni anak dah boleh duduk tapi perlu lagi bantuan daripada ibu dan ayah. Lepas tu saya nak tambah sikit kalau 3 hingga 6 bulan tu anak dah mula faham intonasi. Cuba buat marah ke anak. Buat apa ni? Cuba tengok respon dia. Kebiasaannya dia akan menangis. Sebab dia tahu intonasi tinggi tu macam kena marah lah kan. Okay, so itu dah segi kefahaman lah. So bila dari segi ekspresif dia, tadi dia senyum kan, adik Aisyah senyum kan. So dia akan upkan sikit skill dia tu kepada dia dah mula ketawa. Untuk 3 hingga 6 bulan dia dah start ketawa. So senyum dan ketawa tu nampak macam alah sikit je kan. Tapi sebenarnya dia
adalah perkembangan yang berbeza, dan sebenarnya kalau kita perasan bila anak kita dah senyum, dah pandai ketawa, memang bagus yang tu. Betul. Okey, boleh kita teruskan kepada video yang kedua. Video kedua ni lama sikit, banyak lagi kita nak kongsikan dengan ibu dan ayah. Okey. Pakai seluar. Okey, saya ada highlightkan 4 scene. 4 scene tu 4 point di mana kita tengok kat sini daya tumpuan, eye contact dia lebih lama berbanding dengan yang sebelum. So ada 4. So, kita akan tengok macam mana baby Aisyah ni, adik Aisyah dia fokus, dia dah lepas tu alih ke tempat lain. Lepas tu fokus balik, alih ke tempat lain. So itu adalah perkembangan daya tumpuan dan juga eye contact. Okey, kita teruskan sampai point keempat ya. Okey. Alah, masamnya muka. Sejuk. Masuk kaki. Yang kedua, tengok dia kembali bagi tumpuan. Dan alihkan tumpuan ke tempat lain. Aisyah. Panggil nama. Okey, tengok dia kembali memberi fokus. Tarik seluar. Ini part yang saya paling suka kat adik Aisyah. Okey, kita pause dulu kat sini. Malu pula adik Aisyah kita tak pakai baju. Kejap. So kalau tadi kita tengok ada macam tu lah, bila daya tumpuan anak yang berumur di bawah kalau yang tu adalah 6 ke 9 bulan, dia sekejap tengok kita masa bercakap, lepas tu dia pusing tempat lain, lepas tu dia tengok lagi. Tapi masa pakai baju tu, itu yang paling best lah, momen yang paling best sebab dia bagi respon dengan senyuman. Okey, Oti Surya. Okey, Oti Surya punya part lepas ni. Okey, kita teruskan video. Jika dekat sini kan, kalau kita pasang adik Aisyah boleh turn daripada depan tu, daripada dan keadaan berbaring kepada keadaan menyarap. Masa ni kita tengok juga. Nanti kita tengok adik Aisyah nak pergi kat mana. Masa ni adik Aisyah masih tertarik kan dengan mainan. Mula-mula tu dia tengok dulu. Tengok, lepas tu dia cuba mengesok ke depan slowly. Lepas tu dia pun mencapai mainan tu. Tapi tak berjaya. Tak, biasanya masa ni memang anak dah boleh mencapai mainan tu menggunakan satu tangan. Okay, kita teruskan lagi sikit. Adik Aisyah nak cuba lagi sekali. Tengok adik Aisyah dah kuat dia boleh angkat bontot dia tu terus ke keadaan meniarap tu. Ni sekarang ni adik Aisyah dah boleh mencapai. Reka. Dah boleh goncang-goncang reka kan sikit-sikit. Okey, jadi pula untuk umur ini pula 9 bulan. Yang ni pula Oti Surya, apa ada Aisyah kita nak buat ni? Yang ni ada Aisyah nampak dia nampak mainan. So masa ni memang masa umur ni memang anak dia pelihatan tu dia tajam tau. Dia nampak objek tu, dia terus dia mengesok ke depan. Apabila Suzan nak goncang tu lah dia tertarik nak pergi ke depan tu. Masa ni tengok kan dia dah gunakan dia punya kekuatan pada lengan tu untuk dia mengesok ke depan. Sebab masa ni tak boleh merangkak lagi. Tengok kan. Dia dah jauh tu dia boleh mencapai mainan tu.
Lepas tu goncang-goncang. Ni kaki tangan kan kita tengok masa ni adik Aisyah dah boleh mencapai dan boleh pegang reta tu dengan kuat dah sama goncang tu. Sebab masa ni kemahiran motor halus pun semakin dia belit, semakin boleh menguasai. Okey, so seterusnya kita tengok pula ekspresi. Dari sudut ekspresi untuk anak berumur 6 hingga 9 bulan. Apa? Tadi kan kita bagi tahu dia tak boleh menangis, dia hanya menangis. Sekarang kita tengok dari menangis, senyum, ketawa. Okey, apa pula skill dia akan buat? Okey, kita teruskan tengok video adik Aisyah ni. Aisyah. Ya. Dia masih menggunakan tangisan. Macam cara Umi. Tapi tangisan dia tidak panjang. Sekejap je. Bila kita sembang dia dah boleh berhenti menangis. Lepas tu sambung balik. Ibu. Okey, so sebenarnya dia start ada consonant. Okey, bunyi bu. Sebenarnya dia sebut bu. Tu saya letak dalam tu bu. So dia dah start menggunakan otot-otot bibir ni untuk selain pada bunyi a, i, u, dia dah start ada konsonan p. So p memang konsonan yang dapat di peringkat awal. So di bawah 1 tahun. Itu insya-Allah dia dah start dapat lah. Okey, so seterusnya kita tengok apa lagi ada Aisyah cuba ekspreskan. Dia guna vowel apa, konsonan apa. So ini taklah tepat sangat tapi kita boleh ambil contoh. Okay, kita teruskan video ni. Ini dah tempoh yang dah baik. Sedap. Okay, ada bunyi sewaktu kita sedang bagi dia makan. Tapi mulut tak tenganga tau, dia macam tu. Sedap. Nanti kalau nak bagi anak makan, sebenarnya lebih baik tu kalau dia tegakkan kepala lah. So ini kami nak record tapi dapat record time berbaring je scene dia. So untuk safety lebih baik tegakkan kepala sewaktu tu kita suapkan dia makan. Okey, itu bunyi-bunyi yang dihasilkan sewaktu dia makan. So waktu makan dia dah start ada dah bunyi-bunyi. So untuk 6 hingga 9 bulan dia dah start ada bunyi macam tu. Kalau bukan tu pun bunyi berkelat i, u. So dekat situlah kita tengok anak kita dah dapat ke belum. Kalau tak dapat, okey, kenapa tak dapat? Kena stimulate lagi, kena rangsang lagi. Okey, so Hati Suria, kita teruskan ada part untuk motor fizikal seterusnya. Boleh? Okey, kita teruskan dulu video adik Aisyah. Sedapnya. Okey, Aisyah. Kalau masa ni kalau nampak macam adik Aisyah dah boleh lama dah boleh menampung berat badan menggunakan lengan tu. Dah macam kan nampak kan macam adik Aisyah dah macam cuba untuk angkat bontot tu slow-slow. Lama dia loading ni Abang bergerak. Okey. Masa ni juga kan nampak pun adik Aisyah dah menggunakan tangan yang kaki tu mengesok tu macam pergerakan seperti nak merangkak dah. Sebab dia secara bersilang tangan kanan, lepas tu kaki kiri bergerak. Dia dah macam dah ada step-step sebelum mengangkat tu. Sesuai Hati Suria ni Mak Adam Afiq tanya soalan. Okey, teacher nak tanya kalau baby terskip satu step perkembangan, contoh kan ada anak tak menyarap atau tak merangkak, adakah dia memberi faktor masalah perkembangan lain atau memang kena ikut step? Macam mana ni Hati Suria? Kebiasaannya kan kalau tipikal biasanya memang akan ikut step
perkembangan tu. Tapi memang kita tahu kadang-kadang tu anak kadang-kadang terskip step tu. Tapi still mendapat, contohnya kalau tak merangkak ataupun meniarak tapi ia sikit dapat step seterusnya tu kiranya okey sebab dia dah dapat step seterusnya, tapi benda tu mungkinlah ada kesan pada akan datang. Mungkinlah kalau anak tu tak merangkak ataupun tak meniarak, mungkinlah ada kesan dekat bahagian kekuatan otot belakang ataupun otot tangan. Benda tu mungkin boleh nampak bila anak tu semakin membesar. Kalau saya pernah diberitahukan OT Suria oleh OT jugalah kan, dia kata sekiranya anak tak meniarak ataupun tak merangkak tapi dia skip pada yang skill seterusnya, bila anak dah ni kita latih balik. Kita latih balik kemahiran meniarak ataupun merangkak sambil beraktiviti lah, masuk dalam terowong ke tanah tu kan, ataupun buat aktiviti macam askar buat untuk gerak-gerak kan. Betul macam tu OT Suria? Betul, sebab kita boleh latih balik skill tu untuk kita adakan balik skill merangkak tu kalau anak dah skip kan dulu. Lepas tu kita pun untuk sesi terapi ataupun dekat rumah kita boleh ajar balik anak tu. Bila anak tu dah besar, dah boleh merangkak, kita ajar balik step tu supaya anak dapat balik step tu yang mungkin step tu mempunyai manfaat untuk anak, untuk masa hadapan tu. Sebab tu kita macam kena train juga untuk part tu walaupun anak dah macam besar. Okey, jom kita sambung video adik Aisyah. Sebelum kita nak akhirkan sikit lagi ni. Okey. Yang masa ni tengok adik Aisyah masih boleh duduk, dah boleh duduk dengan stabil. Kebiasaan kalau 7 hingga 9 bulan tu anak dah boleh tanpa bantuan. Jadi kalau anak, kalau adik Aisyah dah capai mainan tu, dia dah boleh mengawal posisi duduk tu sampai jatuh. Tengok kan. Tapi masa ni adik Aisyah baru umur 7 bulan, jadi kita kena bagi dahulu sedikit, kita kena pastikan kita kena bagi juga support dekat belakang sebab kekuatan belakang tu sedang dibina. Mungkin pada 9 bulan tu barulah adik Aisyah dah boleh duduk tanpa bantuan. Sebab ni kan kita tengok step umur juga kan, sebab masa umur 6 bulan tu adik Aisyah dah baru dapat skill tu. Jadi mungkin skill tu tak berapa kuat, jadi kita kena hati-hati juga masa anak baru meningkat pada umur 7 bulan. Ya, so kalau perasan kat situ saya tahan tangan tu kat belakang. Sebenarnya adik Aisyah tak boleh duduk sendiri lagi, kita dudukkan dia. Sekejap lagi kita tengok apa yang jadi dekat adik Aisyah. Okey. Masa ni tu dia. Okey, ni last kali. Ini kalau kita nak tengok 6 hingga 9 bulan bermainlah, panggil, ada orang sebut peekaboo, ada panggil aucak, ada kata bacak, ikutlah macam mana pun kan. So kalau kat sini saya cuba bermain dengan adik Aisyah. Kita tengok apa respon adik Aisyah. Adik Aisyah ni nak senyum susah sikit ni. Okey, tu nampak. Okey, so bila saya lambat buat, adik Aisyah akan tolak dengan kaki sebab dia nak lagi. Okey, tengok lagi seterusnya. Dia yang tarik tangan tu. So kita main macam tu, nampaklah dia berinteraksi dua hala dengan kita. So bila kita lambat, dia bagi respon. Okey, kalau kita tak letak jatuhkan tangan, dia yang tarik tangan tu turun ke bawah. So interaksi dua hala. Jadi untuk umur ni dah start ada interaksi dua hala dalam kita bermain aucak macam tu lah. Okey, so itu video kita hari ni. Kita nak rumuskan pula OT Suria kepada umur 9 hingga 12 bulan. 12 bulan. Okey. Okey, kita habiskan dulu adik Aisyah. Sudah habis dah ni. Ya, dah habis dah.
kasih Adik Aisyah. Okey, kita cerita tentang 9 hingga 12 bulan. Okey, kalau dari segi terapis pertuturan bahasa ataupun perkembangan bahasa dan pertuturan, satu je kena ingat dalam kepala. Satu dululah yang utama kan. Kalau anak dah sambut birthday yang pertama, kita fikir balik, memang kita happy kan anak dah setahun. Kita fikir balik, apa perkataan anak saya dah boleh sebut? Perkataan tu tak semestinya dia sangat jelas. Mungkin dia sebut tapi macam mamlim. Maksud kata sebut ibu ke bu, ayah jadi yah ke. So kita terima dulu. Ada tak? Itu yang paling utama sekali bila kita nak tengok anak umur 12 bulan. Okey, dari segi ekspresifnya. Kalau dari segi perkembangan motor fizikal macam mana Oti Suria? Untuk anak yang berumur 9 hingga 12 bulan, biasanya masanya anak dah mula macam mencari. Kalau kat rumah kan biasa ada sofa, ada kerusi. Masa ni lah anak macam mencari benda-benda yang kukuh ni sebagai sokongan untuk dia berdiri. Masa ni anak akan mula belajar berdiri. Hari ni boleh berdiri, lepas tu jatuh. Esok berdiri lagi, lepas tu jatuh. Sampailah satu saat masa umur 9 hingga 12 bulan ni, anak dah boleh berdiri selama 5 saat tanpa sokongan. Jadi masa ni lah parents biasanya aware kan anak saya ni tak boleh berjalan lagi sebab baru berumur 1 tahun. Jadi bila umur 1 tahun ni sikit anak akan dapat dulu dia macam masih berjalan tapi perlu bantuan. Macam bertatih ke depan ke belakang tapi still dia perlukan support. Kalau dia yakin tu dia dah boleh melangkah satu kaki. Dan ketika berumur 9 hingga 12 bulan juga, kalau dari segi motor halus, anak dah boleh mempunyai skill tangan yang semakin banyak. Contohnya pincer grass, anak dah boleh pegang contohnya biskut menggunakan ibu jari dan juga jari telunjuk untuk makan. Sebab masa ni juga anak dah boleh bawa makanan ke dalam mulut. Jadi masa ni juga anak boleh macam contohnya ada marker kat depan kan. Masa ni juga anak akan ambil marker tu dan anak akan conteng dinding, conteng lantai. Sebab masa ni anak dah ada skill untuk menconteng. Jadi itulah untuk anak berumur 9 hingga 12 bulan ni. Tapi kalau tak dapat lagi masa 12 bulan tu tak dapat lagi kemahiran yang kami kongsikan hari ini, jangan risau sebab biasa anak yang di awal usia kita akan bagi tempoh selama 6 bulan untuk dia dapat kemahiran-kemahiran tu. Kalau umur 1 tahun 6 bulan tak dapat juga kemahiran tu, itulah border dia, red flag dia untuk bawa bertemu dengan terapis untuk menilai perkembangan anak. Kalau tak terapis pun doktor bahagian kanak-kanak. Tak janji kita perasan cepat, kita usaha cepat, insya-Allah hasil dia lebih baik. Okey, Oti Suria, ini perkongsian kita pada hari ini. Sampai kat situ sahaja. Okey, jangan sekejap je. Sekejap je. Okey, kita baca Mak Duha Medina. Dia kata Medina skip merangkak. Saya ingatkan normal. Bila dah diagnos ASD baru saya faham. Tak apa puan, kita latih semula. Okey, Ibu Afiq cakap, okey faham, thank you teacher. Sebab Adam Afiq dulu tak merangkak, terus duduk. Ramai rupanya yang skip je. Adam Afiq. Banyak kan aktiviti merangkap lah ya. Okey, terima kasih Ibu Ayah. Okey, hari minggu depan kita akan kongsikan topik perkembangan 1 hingga 2 tahun. Kita akan teruskan sampai umur 6 tahun. Hadapan. Okey, terima kasih Ibu Ayah yang join kita pada hari ini. Kongsikan dengan Ibu Ayah yang lain supaya boleh bantu anak mereka dengan segera. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Cup, sebelum tu jom like dan subscribe YouTube channel kami.
Hai, hari ini kita akan melakukan aktiviti puzzle. Objektif aktiviti ini adalah untuk meningkatkan tahap fungsi kognitif seperti pertama, menyelesaikan masalah dan kedua, meningkatkan fungsi persepsi visual. Jom kita buat. Pertama, minta anak untuk keluarkan kepingan puzzle daripada plastik. Kedua, arahkan anak untuk cantumkan kepingan puzzle tersebut. Jom kita cantum puzzle. Pandai. Ulang aktiviti dengan puzzle yang lain. Sekiranya anak tidak dapat melakukan, beri bantuan dengan meletakkan terlebih dahulu kepingan pertama, kedua dan ketiga di hadapan anak. Biarkan anak mencantum kepingan puzzle yang selebihnya. Kurangkan bantuan sedikit demi sedikit sekiranya anak menunjukkan peningkatan. Dah siap.